sebuah dokumentari Twin Lizardry. Catatan awal mengenai Sarawak ditulis kita abad ke-16 apabila pengembara Portugis bernama Gonçalves Ferreira melawat Brunei pada tahun 1530. Ferreira menyebut Sarawak sebagai Sarawak, iaitu salah sebuah pelabuhan penting di Borneo, iaitu merujuk kepada Brunei. Sebelum itu, Borneo telah terlebih dahulu dilawati pengembara Sepanyol pada tahun 1521 menerusi ekspedisi mengelilingi dunia Ferdinand Magellan. Kebanyakan peta yang dihasilkan lewat abad ke-16 dan awal abad ke-17 mencatatkan nama kerajaan Brunei sebagai Borneo. Nama Borneo juga merujuk kepada pulau terletaknya Brunei. Ini menunjukkan penguasaan kerajaan Brunei ke atas keseluruhan pulau Borneo termasuklah Sarawak. Valentine pula melaporkan kekuasaan Brunei ke atas 3 kawasan di Sarawak iaitu Kalka, Saribas dan Melanugu telah berkurang pada tahun 1609, menjelaskan lagi Brunei sebagai kerajaan yang paling dominan di kawasan ini dengan kapasiti yang semakin berkurang. Menurut salah silah Raja-Raja Brunei, Pangeran Muda Tengah Ibrahim Ali Omar Shah atau lebih dikenali sebagai Raja Tengah diangkat menjadi Sultan Sarawak pada tahun 1598 menggunakan gelaran Sultan Ibrahim Ali Omar Shah. Pemasyhuran ini dibuat oleh kekanda sulung Raja Tengah iaitu Sultan Abdul Jalilul Akbar yang naik takhta sebagai Sultan Brunei ke-10 selepas kebangkatan ayahandanya Sultan Muhammad Hassan. Sultan Ibrahim Ali Omar Shah mangkat pada tahun 1641 di Santubong dan menjadi hanya satu-satunya Sultan Sarawak. Pada abad ke-19, Sultan Omar Ali Saifuddin menghantar Pangeran Mahkota ke Kuching untuk menjadi Gubernur Sarawak. Pangeran Mahkota tidak disenangi oleh masyarakat tempatan dan seterusnya membawa kepada pemberontakan orang Melayu dan Dayak Darat. Pemberontakan ini diketuai oleh Datu Patinggi Ali. Sultan Omar Ali Saifuddin kemudiannya menghantar Bendahara Raja Muda Hashim untuk mematahkan pemberontakan itu, namun usaha ini gagal. Pada 1839, James Brooke, seorang pengembara dan bekas askar British, tiba di Sarawak. Pada kunjungannya buat kali kedua sekitar 1841, Brooke bersetuju untuk menolong Raja Muda Hashim menumpaskan pemberontakan. Sebagai balasan, Brooke diangkat menjadi Raja Sarawak pada 18 September 1842. Pada ketika ini, kawasan jajahan Sarawak meliputi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Sadong. Semasa pemerintahan Brooke, jajahan ini berkembang sehingga ke Tanjung Kidorong. Rajah Brooke kemudiannya digantikan oleh anak saudaranya Charles Brooke. Semasa pemerintahan Charles Brooke, jajahan Sarawak berkembang meliputi Baram, Limbang dan Lawas dan kekal membentuk Sarawak hari ini. Baginda mangkat pada 1817 dan digantikan oleh anaknya Charles Wainer Brooke. Semasa zaman pemerintahan dinasti Rajah Putih ini, ia sering ditentang oleh masyarakat pribumi. Antara tokoh yang terkenal ialah Syarif Sahab, Syarif Masaho, Rentak dan Banting. Wainer Brooke akhirnya memulakan proses untuk mereformasi politik Sarawak. Ini termasuklah membentuk Kaunsil Negeri atau Majlis Negeri yang mula memberi kuasa kepada penduduk tempatan. Pada 16 September 1941, Jepun mendarat di Miri, memulakan zaman penjajahan Jepun selama 3 tahun setengah di bumi Sarawak. Pada 15 Ogos 1945, Jepun menyerah kalah dan Sarawak kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran British Military Rule sehingga 15 April 1946. Selepas pengunduran Jepun, Wainer Brooke berhasrat untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Dan pada 1 Julai 1946, Sarawak menjadi koloni mahkota British. Sir Charles Alden Clark dilantik menjadi gubernur yang pertama. Penyerahan Sarawak kepada British mendapat tentangan hebat daripada rakyat Sarawak. Kemuncaknya, gubernur kedua Sarawak, Sir Duncan Stewart, telah dibunuh oleh Rosely Dobbie pada tahun 1949 di Cebu. Bagi mengendurkan penentangan rakyat tempatan, British mula memberikan lebih kuasa kepada rakyat tempatan dalam usaha menyediakan Sarawak untuk berkerajaan sendiri. Ini termasuklah memberi lebih kuasa kepada Kaunsil Negeri dan mengadakan pilihan raya tempatan pada tahun 1956. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mencadangkan penubuhan Malaysia yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak. Usaha ini digiatkan setelah mendapat sokongan daripada British.
Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC telah diadakan di Singapura 2 bulan kemudian bertujuan untuk memberi penerangan yang lebih jelas mengenai Malaysia di samping mendapatkan pandangan pemimpin-pemimpin dan rakyat. Pada tahun 1962, Lord Cameron Corbett mengetuai satu suruhanjaya yang dianggotai oleh 5 orang delegasi bagi membuat tinjauan pendapat mengenai pembentukan Malaysia. Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Corbett ini menghasilkan sebuah laporan penting yang dikenali sebagai Penyata Suruhanjaya Penyiasat Borneo Utara dan Sarawak, yang antara lain melaporkan keinginan rakyat Borneo Utara dan Sarawak untuk menyertai Malaysia. Satu jawatan kuasa dibentuk bagi meneliti hasil laporan tersebut. Brunei pula mengambil keputusan untuk tidak menyertai Malaysia. Rundingan kemudiannya diteruskan di London bagi mendapatkan persetujuan daripada kerajaan British. Akhirnya pada 9 Julai 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Wakil Sarawak terdiri daripada Datuk Bandar Abang Mustapa, Temenggung Jugah, Abang Haji Openg dan Ling Beng Siu. Berikutan itu, pada 22 Julai 1963, Gubernur Sir Alexander Waddell telah melantik Stephen Kaloningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Pembentukan Malaysia walau bagaimanapun mendapat tentangan hebat daripada Filipina dan Indonesia. Filipina menentang kerana menganggap Borneo Utara adalah sebahagian daripada wilayahnya. Indonesia pula menganggap pembentukan Malaysia adalah sebahagian daripada penjajahan imperial baru atau neo-kolonialisme. Kemuncaknya, Indonesia di bawah pimpinan Sukarno melancarkan konfrontasi ke atas Malaysia pada 20 Januari 1963. Kemudiannya, satu rundingan telah diadakan di Manila pada 30 Julai 1963 dalam usaha menyelesaikan konflik ini. Filipina dan Indonesia akan bersetuju menerima gagasan Malaysia jika satu referendum di bawah PBB diadakan dan mendapati majoriti rakyat Borneo Utara dan Sarawak bersetuju untuk menyertai Malaysia. Oleh itu, satu misi PBB telah digerakkan ke Borneo Utara dan Sarawak dan laporan mengenainya dikeluarkan pada 14 September 1963 yang sekali lagi menyokong penubuhan Malaysia. Pada 16 September, akhirnya Persekutuan Malaysia ditubuhkan secara rasmi. Di Sarawak, Stephen Kaloningkan membacakan pengisytiharan kemerdekaan Sarawak di dalam Malaysia. Datuk Abang Haji Openg Abang Safi'i diangkat sebagai Gubernur Sarawak yang pertama selepas kemerdekaan. Sejak itu, Sarawak kekal menjadi komponen Persekutuan Malaysia sehingga ke hari ini.